Soalan untuk live malam ini. Perlukah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi penasihat belakang tabir PKR dan lantik orang lain sebagai teraju baru PKNS? Sebab isu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak habis jadi modal, wahal Tuanku Agong dah ampun dan lembaga pengampunan dah bersihkan rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada rekod jenayah, boleh jadi MP. Dia punya masalah. Saya pun pelik juga orang-orang yang tidak memahami politik ini menyalahi, letakkan kesalahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kekalahan Perikatan Harapan di Melaka. Beliau sebenarnya tidak ada kaitan dari segi kalah itu kerana membenci beliau. Tidak. Beliau tidak dibenci ataupun dimarahi atau ada yang tak menyokong dia dalam pilihan raya di Melaka. Dia tetap dilihat sebagai seorang ketua parti. Masalah kekalahan PKR di Melaka ini ialah strategi. Keadaan tidak konsisten, kemudian antara yang mencetuskan rakyat berpihak kepada Barisan Nasional dan tidak mahu mengundi PKR Pakatan Harapan kerana MOU. Kalau dah Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menentangani MOU dengan beberapa perkara tu yang tak menguntungkan parti, hanya cukuplah MOU itu berdasarkan pengakuan saja. Tetapi apabila ditangani oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan dan Ismail Sabri yang mana tidak melibatkan parti di dalam Perikatan Nasional seperti Parti Bersatu dan PAS, GPRS ke, JRS ke, maka rakyat yang tak berparti dan mungkin sebahagian rakyat yang berparti dalam Pakatan Harapan, jadi apa jadahnya lagi nak pangkah Pakatan Harapan ini? Dia sudah macam UMNO juga, macam Barisan Nasional juga, iaitu kononnya ini kestabilan politik, tetapi sebenarnya itu adalah menjual maruah. Kerana kalau kita lihat tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menandai MOU itu adalah memberikan pisau kepada kami dalam Barisan Nasional untuk menikam dia. Dan waktu kempen beliau tidak menjelaskan muslihat apakah itu MOU yang ditandatangani mereka. Sebab kita di Malaysia ni belum lagi membentukkan aku janji dalam etika politik. Patutnya yang penting di dalam MOU itu bukannya apa yang tertulis dalam MOU itu, tetapi mewujudkan kod etika sebagai seorang ahli politik. Jadi kod etika itu bukan antara parti ke parti, tetapi parti dan ahlinya. Jadi kalau dah dibuat satu etika, satu etika yang nanti kita tengok ada tak buku dia. Saya rasa ada satu buku. Patutnya kita memahami etika politik yang patut dibuat dalam perjanjian MOU baru ni, bukannya apa yang tertulis dalam MOU itu, tetapi mewujudkan satu etika politik di Malaysia. Maknanya etika politik ini termasuklah serangan-serangan peribadi yang dilakukan oleh parti politik. Sama ada dia UMNO ke, dia PAS ke, dia DAP ke, antara
etikanya ialah jangan buat serangan peribadi. Tetapi kita di Malaysia ni semuanya terlibat di dalam serangan peribadi, dalam meraih sokongan. Seperti mana dikata oleh Presiden UMNO, Zahid Hamidi, cuba untuk memburukkan nama-nama orang tertentu dalam. Jadi yang bertanding ini parti, bukan orang. Kalau Zaharin yang bertanding, dia bertanding bagi pihak partinya bernama UMNO atau Barisan Nasional. Seranglah Barisan Nasional itu. Kalau Yusof bertanding di atas tiket Pakatan Harapan dan dia asal daripada PKR, seranglah PKR itu. Tetapi Yusof juga diserang, orang yang tidak bermoral dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan rakyat melihat tak ada apa bezanya antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan PKR ini. Ya. Jadi pada pendapat saya tak ada kaitan pun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekalahan ini, tetapi kekalahan itu kena ditanggung bersama oleh Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng dan juga Haji Muhammad Sabu. Itu kawan saya juga ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak katakan bahawa kadang-kadang dalam strategi politik kita tidak menjangka apa akan berlaku. Dari itu kita mestilah mempunyai pemahaman yang luas terhadap ke politik itu. Jadi kalau kita tak faham, kita kena membaca buku The Harmony of Humanity, supaya kita faham apa yang boleh tak boleh buat. Macam kita sekarang di Malaysia berbagai kaum, kita tak boleh lagi nak menuduh mengundi DAP Melayu akan jadi bangsat. Tak boleh dah tu. Itu melanggar keetika. Kenapa kamu membuat macam saya kata, kenyataan begitu yang seperti saya kata, itu sudah dipanggil high pressure sale. Menjual secara tekanan tinggi, yang mana memaksa, ataupun beggar, peminta sedekah, low pressure sale, iaitu tekanan bawah, minta sedekah, undilah Barisan Nasional untuk kestabilan politik dan sebagainya. Dia yang sebenarnya undilah Barisan Nasional untuk kemakmuran. Kestabilan itu adalah satu ayat yang merayu. Adakah kita tidak stabil sekarang? Yang membuat tidak stabil ini ialah parti politik. Kalau parti politik itu dapat mengawal diri dia, kita dalam keadaan stabil. Stabil kita tu ada. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, itulah jawapan saya kepada soalan ni. Ni bukan soal Anwar Ibrahim dah bersih tak bersih. Kan ini masalah yang kita kena lihat dari sudut pandang yang lain.